Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji-puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah, pada malam ini diizinkan dengan inayah, dengan riayah daripada Allah, dengan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan. Pada malam ini kita dapat meneruskan program bicara warisan jejak pahlawan dan juga jejak para ulama di atas tajaan page, di bawah page sejarah warisan Cenoh. Bagi penonton, saya mengucapkan jazakumullah khairun jazak. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mengikuti program ini dan yang share dan yang juga yang like. Kami mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membalasnya. Mudah-mudahan menjadikan ianya wasilah untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan juga keberkahan. Pada malam ini saya anggap malam yang begitu bersejarah dalam jejak warisan. Dalam jejak warisan kita pada malam ini kena menjemput seorang tokoh ataupun ahli panel yang leluhurnya kembali pada tokoh itu atau pahlawan itu yang kita akan jemput pada malam ini. Dan alhamdulillah saya menghubungi beliau, tetamu yang istimewa pada malam ini. Beliau sudi untuk bersama kita pada malam ini. Jadi marilah sama-sama kita mengambil kemanfaatan dan mengambil istifadah pada malam ini untuk kita dengar tajuk dan juga perkara yang akan dibincangkan, perkara yang akan dibincangkan pada malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada ahli panel kita. Beliau adalah Haji Muhammad Al-Hamadi bin Haji Abu Bakar yang bersama pada kita, yang diberi nama Haji Muhammad Al-Hamadi bin Haji Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan pada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akan panjang umur, murah rezeki kepada beliau. Kita mengucapkan kepada beliau, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jazakumullah khair jazak kerana sudi bersama kami. Beliau adalah cucu kepada tokoh pahlawan Mak Kilau, dan beliau sekarang inilah guru besar bagi Sekolah Kebahasaan Padang Garuda Kuantan, dan juga yang dipertua seni silat tapak Setia Suci warisan pahlawan Mak Kilau, dan juga beliau adalah pemegang amanah keturunan Mak Kilau. InsyaAllah dengan tajuk kupasan pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar, kita mengambil istifadah, kita sharekan kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mendapat kemanfaatan. Tujuan yang kita adakan program ini Allah Ta'ala tak bukan untuk menggarap, untuk memberi semangat, motivasi pada anak-anak kita, kepada generasi sekarang, supaya mencintai pahlawan-pahlawan yang terlebih-lebih wabil khusus di negeri Pahang dengan jasa mereka. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan seadanya sekarang, tak lain tak bukan dengan jasa, asbab jasa mereka. Jadi tajuk yang diberi pada malam ini, sepelayaran pahlawan Mak Kilau. Jadi sebelum saya menjemput beliau, izinkan saya membaca satu syair yang saya karam sedikit pada pagi ini untuk pahlawan yang teragung ini. Pahlawan gagah tiada tandingan, pertahan nyawa dan kedudukan, buat anak cucu dan keturunan, agama dan adat jadi sandaran. Beliau berpesan kepada kita, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsa tiada negara. Dipersilakan kepada ahli panel kita, falyatafaddal mashkura. Sila cikgu. Alhamdulillah. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara saya, Ustaz. Terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan yang sudi bersama
dalam medan ini, dalam FB yang telah disiarkan secara langsung ni. Sebenarnya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangatlah pada Ustaz, boleh katakan pangkat adik saya lah, kerana sudi menghubungi saya dan kita berkongsi cerita tentang arwah aki saya, iaitu Mak Kilau. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan buat bicara ini, saya perlu rasanya saya memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Muhammad Al-Hamadi bin Abu Bakar. Mak saya bernama Jaleha binti Muhammad. Muhammad itu ialah Mak Kilau. Susu gaduh saya ialah daripada isteri Mak Kilau yang terakhir, iaitu pada tahun 1930. Setelah arwah haki balik daripada Patani dan membuat penyamaran menggunakan nama Mak Siam, dia telah berkahwin dengan Tok Wan saya, iaitu orang Pekan, dan terus berpindah duduk di Kuantan sehinggalah dia meninggal di situ. Arwah mak saya dan arwah ayah saya ni menjaga, atau bahasa orang Pahamnya membela lah, arwah haki ni selama hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun yang mereka ni pun tak tahu bahawa yang mereka bela tu ialah Mak Kilau, pahlawan Pahang. Sehingga anak-anak sendiri pun tak tahu. Sampailah masa dan ketikanya 1969 barulah Mak Kilau muncul dan mengisytiharkan diri setelah arwah haki ni merasa dia perlu keluar untuk pertama sebabnya kerana dia tak nak nanti anaknya berkahwin sesama sendiri. Sebab arwah haki ni di Pahang saja dia ada 3 isteri. Tetapi jauh di lubuk hati saya percaya sebenarnya isteri dia lebih daripada 3. Bila dia berundur ke Terengganu, dia berkahwin di sana. Berundur ke Kelantan, dia berkahwin di sana. Berundur ke Patani, saya rasa dia pun berkahwin di sana. Dan apabila dia balik ke Pahang pada 1920-an, dia terus pergi ke Rompin. Duduk di Rompin, dia berkahwin lagi. Itu isteri yang kedua. Isteri yang pertama yang di Pulau Tawar, yang mula-mula semasa berperang. Masa berperang tu dia berkahwin dengan orang Pulau Tawar. Itu isteri pertama dia. Yang mana anaknya arwah Haki Umar, cucu dia arwah Ibrahim yang meninggal di Bukit Rang tu. Itu semua ialah dengan isteri yang pertama. Isteri yang kedua di Rompin, dengan saya ni ialah dengan isteri yang ketiga. Jadi ada beberapa perkara yang saya perlu berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang beberapa sejarah arwah haki yang kadang-kadang dibicarakan dengan perkara yang tidak seberapa tepat. Arwah haki ni dia meninggal di Batu Lima, Paya Besar, Kuantan pada 16 Ogos 1970. Tetapi dia dikebumikan di Pulau Tawar kerana wasiatnya supaya disemadikan di sebelah kubur arwah mak dia, Teh Mahada bin Tok Kaut, iaitu isterinya kepada Tok Gajah. Bercerita tentang mengapa tiba-tiba munculnya nama Mak Kilau ni dalam pesada sejarah tanah Melayu, terutama negeri Pahang ni, ialah semasa menentang sistem residen yang cuba diperkenalkan oleh Inggeris di negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1889, Inggeris cuba memperkenalkan sistem residen di negeri Pahang ketika itu. Mendapat tentangan daripada 2 orang pembesar negeri Pahang. Aki Mak Kilau ni bukan pembesar negeri ya. Mendapat penentangan daripada 2 orang negeri Pahang. Pembesar negeri Pahang. Yang pertama ialah Datuk Bahman, yang kedua ialah Tok Gajah. Tok Gajah ni ialah ayahnya Mak Kilau.
pencetus yang pertamanya mula-mula ialah Datuk Bahman, iaitu ketika Datuk Bahman ketika wakil Inggeris pergi jumpa dengan Datuk Bahman di Temeloh, dilancang, dimutakak lebih kurang situ areanya, Datuk Bahman tak nak sign MOU tu. Lepas tu dia terus pergi ke Jerantut, berjumpa dengan Tok Gajah. Maka disitulah bermulanya penentangan orang-orang Melayu negeri Pahang. Sampai di pekarangan rumah Tok Gajah, berlakulah sedikit pertengkaran di antara orang Inggeris dan juga dengan Tok Gajah. Tok Gajah tak nak tanda tangan MOU tu, menerima sistem residen di negeri Pahang. Ketika berlaku pertengkaran tu, Mak Kilau masa tu umurnya baru 21 tahun. Anak seorang pembesar negeri. Maka apabila dia dengar tu bising-bising, dia pun turun tanya, apa cerita ni bising-bising bertekar-tekar ni dengan ayah aku, dia macam tu dialognya. Maka Mak Kilau pun terus berlakulah pertumpahan darah. Cabut keris dan terus menikam wakil Inggeris yang ada ketika itu di pekarangan rumah Tok Gajah. Sebut keris tu ada pada saya di sekarang ni. Nanti kita kalau diizinkan oleh ustaz lah, kita cuba tayangkan sedikit keris yang diguna pakai oleh Mak Kilau. Selepas berlaku peristiwa pembunuhan tersebutlah, maka Inggeris telah mengisytiharkan bahawa Tok Gajah dan Bahman ini ialah pemberontak. Jadi di sini saya nak menegaskan bahawa yang malangnya ustaz ya, dalam sejarah Indonesia ni pun ditulis dalam sejarah ditulisnya dalam buku pemberontakan orang Melayu. Jadi saya rasa tak kenalah. Apa pula nak memberontak pula? Orang datang rumah kita, curi duit kita, buat lari beras kita lawan, kita dipanggil pemberontak. Jadi ayat ni kena betulkan dalam media massa dan juga penulisan sejarah, terutama dalam buku teks. Kalau saya lihat sendiri dalam buku teks pun ditulisnya pemberontakan negeri Pahang. Kita nak pertahankan negara kita, tanah air kita dah dipanggil pemberontak. Selepas peristiwa tersebut, maka Inggeris mengatur strategi rancangan berbagai helak dari segi tekanan, dari segi ekonomi, dari segi persenjataan dan sebagainya. Sehinggalah Tok Gajah merasakan bahawa dia perlu mempertahankan kawasan dengan cara berkubu. Dan kumpulan Tok Gajah dan Tok Bahman ni bersatu. Mereka berkubu di Kampung Budu, Benta. Dan kubu itulah kubu yang terakhir bagi pahlawan-pahlawan Melayu Pahang yang telah dimusnahkan oleh Herd Clifford. Jadi disebut Herd Clifford ni pun saya nak sebut juga lah. Orang yang merampas hak milik kita, orang yang menjahanamkan anak bangsa kita, orang yang cuba merosakkan agama kita, sedihnya namanya diabadikan di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Kalau saya cakap macam ni, janganlah kata saya ni terlampau emosi. Tapi kita sebagai orang Melayu patutnya kena buanglah benda-benda macam tu. Sebab kita dah tahu sejarah. Sebab sejarah kita ni di Malaysia ditulis oleh orang yang ada unsur-unsur taksub pada orang Barat. Dan contoh pembukaan Pulau Pinang kononnya Perancis Lat, yang buka Singapura kononnya Stratford Rifle. Ini semua fakta yang tak betul. Sedangkan orang Melayu dah beratus tahun duduk di Pulau Pinang dan juga di Singapura. Mak Kilau, Bahman dan Tok Gajah ni semasa dia bersatu, dia menggunakan pada peringkat awal cara perangnya ialah menggunakan pertahanan berkubu. Tetapi apabila kubunya terakhir dibakar, diroboh oleh Herd Clifford,
Lepas itu mereka menggunakan strategi serang dan lari. Serang dan lari. Dikatakan di kubu di Budu tu, hampir 200 hingga 300 orang pahlawan-pahlawan Melayu meninggal dunia. Tewas ketika diserang oleh Herc Clifford. Herc Clifford kena ingat, dialah dalang sebenarnya kemasukan Inggeris di negeri Pahang. Pada asalnya, dia sebagai pengusaha pelombongan di Raut dan juga di Lipis. Tetapi, dialah sebenarnya dalang pengkhianat yang cuba merampas negeri Pahang dan seterusnya cuba menyebarkan agamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya penjajahan Inggeris ni di negeri Pahang, malah di Nusantara Melayu ni, bukannya faktor perdagangan ataupun ekonomi. Bukannya faktor rempah ratus, ingin berdagang rempah ratus. Kerana ketika itu, negara yang paling banyak sekali rempah ratus ialah India. Dan pada 1880-an tu, Inggeris telah menaluki India. India lah sebenarnya negara untuk berdagang rempah ratus. Bukannya tanah Melayu. Tanah Melayu, sumber yang ada ialah emas dan juga biji timah. Dalam masa yang sama, mereka ingin mengkristiankan Nusantara Melayu. Sebab itulah mereka boleh membahagikan kawasan masing-masing. Belanda pergi ke Indonesia, Inggeris pergi ke Tanah Melayu, Sepanyol pergi ke Filipina. Tuan-tuan lihat kejatuhan kerajaan Melayu yang hebat dulu. Kerajaan Aceh, kerajaan Patani, semua itu ialah kuasa-kuasa besar Kristian yang menjatuhkan negara-negara Islam. Dan apabila kubu yang terakhir di Budu telah hangus, maka mereka berundur. Mereka berundur, serang. Diberi tekanan yang hebat sehinggalah Tok Gajah, Mak Kilau, Bahaman rasa semangat perjuangan mereka dah hampir nak runtuh. Mereka berundur ke Terengganu. Di Terengganu mereka berjumpa dengan seorang wali Allah lah, iaitu Tok Upaloh. Di sini menunjukkan bahawa perjuangan orang Pahang, Pahaman Tok Gajah Mak Kilau, ialah perjuangan agama. Bukannya perjuangan untuk menjaga kepentingan pangkat masing-masing. Sebab Datuk Gajah dan Pahaman ini ialah orang agama. Mereka berjumpa dengan Tok Upaloh, minta nasihat dan sebagainya, dan Tok Upaloh meminta mereka balik semula ke negeri Pahang, teruskan perjuangan. Sebab ini ialah perjuangan agama. Maka bermula dari situlah Mak Kilau, Bahaman, Tok Gajah berperang secara gerila. Serang, lari. Serang, lari. Serang, lari. Begitu. Sehinggalah pada tahun 1895, perjuangan mereka sudah mula kendur dan tidak mendapat support, tidak mendapat bantuan daripada orang Pahang sendiri. Yang ini kalau diizinkan oleh Allah, saya akan sentuh nanti dalam konsep yang diamanahkan oleh arwah Haki Kilau tentang kesetiaan. Ini amat penting sebenarnya. Apalagi di zaman ketika ini pun saya rasa konsep kesetiaan yang Mak Kilau maklum pada keluarga saya memang penting sangat perlu diperturunkan kepada generasi sekarang. Kesetiaan orang Melayu ketika itu pun mula kendur. Mereka terpaksa lari, berundur, sampailah ke negeri Kelantan, dan di hutan lebih, di hutan hulu lebih Kelantan, mereka bertujuh saja tinggal bertujuh, dan mereka pun bersumpah supaya menghilangkan watak masing-masing. Kerana mereka rasa perjuangan mereka
perlu dihentikan dahulu. Dihentikan dahulu setakat ini kerana kesetiaan orang Melayu dah mula kendor. Di situlah kalau tuan-tuan baca ceritanya Mak Kilau dibunuh, Mak Kilau diracun sebagainya. Sebenarnya mereka ni merekakan satu babak supaya seolah-olah mereka mati. Seperti mana kalau kita tengok dalam filem kereta meletup, kereta api meletup, sebenarnya mereka hidup. Contoh begitulah. Mereka kan satu babak, Mak Kilau ni diizinkan oleh Allah ada satu amalan yang mana dia boleh menghentikan sedikit jantung denyut nadinya seolah-olah dia mati. Dan benda ini dan juga dia buat semasa kemunculannya di Batu Lima Payusa. Mati. Jadi apabila askar Siam melihat dia ni sudah macam tak bernyawa, maka hutan Kelantan pun minta supaya jenazahnya dibawa ke Kelantan supaya disemadikan secara Islam. Sampai ke istana Kelantan, Mak Kilau pun bangun. Itu cerita kita kemudian nanti Ustaz. Macam mana sebenar keadaan. Banyak versi tentang cerita tersebut. Perjuangan Mak Kilau setelah 1895 tamat di Kelantan, maka Mak Kilau terus duduk di Patani. Belajar, mengajar dan belajar di Pondok Patani. Saya pernah didatangi 2-3 orang lah, pelajar-pelajar di Pondok Patani mencari saya dan menyampaikan salam daripada muda-muda pondok sana. Kata kalau balik ke Kuantan, carilah keluarga Mak Kilau, sampaikan salam mereka. Jadi di sana membuktikan bahawa kehadiran Mak Kilau memang ada di sana. Tapi saya lupa rekod nama-nama pondoknya. Selepas dihijrahkan oleh Inggeris, Mak Kilau mati 1895 di Singapura. Pusatnya di Singapura macam tu. Jadi Mak Kilau pun terus menghilangkan diri dan menggunakan banyak nama samaran. 1927 barulah Mak Kilau masuk balik ke negeri Pahang menggunakan nama banyak. Dia duduk di Romping, dia menggunakan nama Mak Dahan. Dia duduk di Pekan, dia menggunakan nama Mak Dadu. Dan 1929 dia berkahwin dengan Tok Wan saya, berpindah ke Kuantan, duduk di Batu Lima, buka kawasan tanah, duduk di Batu Lima Payusa. Dia menggunakan nama Mak Siam. Masa tu pun kalau dia bercakap pun dia ada telur Siam. Jadi orang kampung pun panggil dia Pok Mak Siam. Di Batu Lima Payusa, Mak Kilau buka gelanggang silat, dan dia juga sedikit membuat rawatan pada penduduk kampung. Dan ketika itu memang tak ada siapa pun tahu bahawa dia adalah Mak Kilau. Kebetulan masa tu ayah saya bekerja di pusat latihan pertanian, umur 16 tahun. Duduk di sebelah tanah dia. Sekarang pusat latihan pertanian tu di Kolej Islam Pahang. Situ itu dulu pusat latihan pertanian. Jadi duduk di situ. Jadi berkenalanlah dengan arwah haki saya sehinggalah menjadi dia tu ayah saya sebagai anak angkatnya. Jadi anak angkat akhirnya dikahwinkan dengan anaknya, iaitu mak saya lah. Dan ayah saya pun mulalah belajar, diajar oleh arwah Hafiz Kilau beberapa ilmu lah. Dan ayah saya ialah orang yang pertama tahu bahawa Mak Siam adalah Mak Kilau. Masa bila? Ketika nak beri ijazah persilatan. Jadi arwah Hafiz Kilau ni tanya pada ayah saya. Ayah saya nama Abu Bakar. Bakar, kau tahu ke dengan siapa kau belajar ni? Arwah saya kata, tak tahu. Orang panggil Pok Mat. Dia berkata, ini janji kita.
Janji yang dilapaskan, sumpah yang dilapaskan oleh arwah haki dengan arwah ayah saya ni sama seperti dilapaskan di hutan lebih Ulu Kelantan. Iaitu jangan cerita pada sesiapa pun. Kalau cerita, sumpah hanya pegang Al-Quran. Kalau pecah rahsia ni, kalau hidup pun tak selamat, kalau selamat pun tak hidup. Itulah ayatnya. Sumpah mereka berdua dan sumpah pahlawan yang berlaku di hutan lebih. Terus masing-masing menghilangkan diri. Setelah itu, ayah saya pun belajar dengan arwah haki seterusnya sampailah satu ketika arwah haki kata dia nak keluar. Sebab ada beberapa warisnya daripada Pulau Tawar, di antaranya arwah Cikgu Bakar. Dulunya masa tu dia guru besar SK Pulau Tawar. Saya panggil Abang Tin, Zanuddin duduk di Tengah Isak Kuantan dulunya, cuma dah arwah dah. Mereka ni lah yang datang ke rumah ayah saya dan mencungkir bahawa Mak Syam ni sebenarnya ialah Mak Kilap. Sebab apa Ustaz? Sebab rumah dia dengan Jabatan Pertanian, Pusat Latihan Pertanian itu sebelah. Fungsi Jabatan Pertanian Negeri Pahang ketika itulah membantu orang kampung bawa traktor, cara menanam. Jadi ramai budak-budak muda daripada seluruh Negeri Pahang belajar situ. Apabila arwah haki ni dia berjumpa dengan budak-budak muda ni, dulu mana ada pagar-pagar apa jumpa, dia akan tanya tentang Pulau Tawar. Dia tanya, ada lagi tak pokok durian besar kat tepi sungai? Kenal tak Aki Umar? Jadi bila student Pulau Tawar dengar, okey, ada, balik kini salam. Jadi bila student yang balik ke kampung masing-masing beri salam. Dia salam ada orang tua di Batu Lima, Payung Besar, beri salam. Di situlah tercetusnya tanda tanya daripada cucu cicitnya yang di belah Pulau Tawar. Usaha yang dibuat oleh arwah Cikgu Bakar ni, Pulau Tawar ni, akhirnya sedikit berjaya dan diusahakan juga oleh arwah saya supaya arwah haki keluar daripada persembunyiannya. Dia pun terus maklum ke ayah saya buat keluar keris ni. Keris ni ditanam dalam tempayan di bawah tangga selama hampir 30 tahun. Sebab keris ini ialah keris peribadi Mak Kilau. Kalau kita sekarang IT lah, IC Mak Kilau. Dan ini juga ialah keris utusan. Sekiranya ada apa-apa pesanan Mak Kilau masa peristiwa perang tu, pesanan untuk disampaikan kepada Pak Haman dan sebagainya, keris ini sebagai bukti bahawa utusan tu ialah utusan Mak Kilau. Ini ialah keris peribadi Mak Kilau. Mak Kilau sebenarnya masa perang dia banyak keris. Dikatakan pada pinggang ni saja ada hampir 6 hingga 7 senjata. Keris kecil dan juga badik dan sebagainya. Jadi bila masa perang, senjata itu akan digunakan. Kalau sempat diambil. Tapi yang ini, yang tetap di tangannya. Hanya sekadar untuk pemulaan perang, dia menggunakan keris ini. Saya rasa boleh tak kalau ada apa-apa pertanyaan sebelum saya pergi kepada sesi pertama. Alhamdulillah, begitu penerangan mengenai dengan secara umum lah ya cikgu ya. Kalau satu persatu mungkin masa kita tak ada. Cukup. Masya Allah, tabarakallah, cukup apa, saya cukup teruja, cukup berminat mendengar cerita, Masya Allah. Yang saya nak ambil sedikit mengenai dengan beliau menyerahkan bersama dengan Tok Muhammad pergi ke Terengganu bertemu dengan Tok Kupaluh. Itu memang dicatat sejarah. Jadi saya sendiri daripada lisan datuk nenek moyang saya, orang Cenor pun dengar cerita tu, sebab kami pun dengar cerita mengenai beliau ke Terengganu berbai'ah dengan Tok Kupaluh dan dinasihatkan Tok Kupaluh supaya kembali melancarkan perang jihad waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, mereka balik melancarkan perang jihad menentang British, menentang penjajah di waktu itu, hingga kan macam cikgu cerita menjadi gerila, keluar masuk. Masya Allah. Ada sedikit ni pertanyaan daripada pihak nonton kita.
Dia kata tanya Tok Bahaman mengenai Datuk Bahaman. Siapakah gerangan Tok Bahaman? Adakah Tok Pramu tu Tok Bahaman? Cuba cikgu beri sedikitlah maklumat yang tahu mengenai dengan Tok Pramu. Adakah Tok Bahaman? Tak dengar Ustaz pertanyaan tu. Dia ada bertanya mengenai Tok Bahaman tu adakah Tok Pramu? Tok Bahaman adakah Tok Pramu? Ya. Terima kasih Ustaz. Okey, di sini saya ingin beri penjelasan ya. Dan ini juga satu amanat arwah Haki Mak Kilau kepada saya dan keluarga saya seterusnya. Sebelum Mak Kilau keluar, dia pesan pada ayah saya bakal pergi ke Peramu berjumpa dengan Datuk Bahaman. Sebenarnya benda ni daripada mula-mula ayah saya kahwin lagi dengan mak saya. Apabila ayah saya pergi ke Bandar Kuantan, Paya Besar dengan Bandar Kuantan lebih kurang 10 km. Bila pergi ke Bandar Kuantan, semasa tu naik basikal, arwah ayah saya cerita, untuk beli barang-barang dapur lah. Apabila nak balik ke Paya Besar, arwah Haki akan beritahu, kau balik dulu. Aku nak pergi seberang. Kampung Peramu ni ialah seberang Bandar Kuantan. Sekarang dah ada jambatan cantik dah. Seberang. Jadi ayah saya pun, satu kali, dua kali macam tu, ayah saya tak bertanya pun. Bila dah banyak kali, ayah saya tanya, Aki pergi jumpa siapa sebenarnya di seberang sana? Dia kata, pergi berjumpa dengan kawan baik aku, iaitu Datuk Bahaman. Dia ni seorang ulama. Dan aku kena maklum pada dia dan mesti ambil kebenaran daripada dia sebarang apa tindakan. Jadi apabila Mak Kilau nak muncul, dia beritahu pada ayah saya, bakal pergi jumpa Tok Guru Pramu, Datuk Bahaman, beritahu bahawa aku dah nak keluar. Ayah saya pergi. Saya pun masa tu masih ingat lah, sempat kasih sekali dua kali saya pergi dengan arwah ayah saya naik motor. Ini kalau saya tunjuk gambar sikit. Ini gambar saya. Gambar saya dengan arwah Haki. Dia kecil ni, saya. Ini masa tahun 1969, selepas dia balik daripada Pulau Tawar, istirahkan diri di masjid. Dia duduk sana, dia tidur sana 2 malam di rumah arwah Haki Umar. Dia balik semula ke Batu Lima Paya Besar dan kita orang bergambar. Itu keris yang dipegang oleh arwah Haki. Siapa yang kenal, di belakang tu ada Cikgu Bakar. Dan apabila ayah saya jumpa Datuk Bahaman, beritahu, Tok, Mak Siam di Batu Limu tu dia nak keluar daripada sembunyi. Apa kata Datuk Bahaman? Datuk Bahaman kata, orang di Hulu dah nak mati. Maksudnya melanggar sumpah lah. Tapi ini wallahu a'lam. Jadi dia marah sebenarnya pada Mak Kilau nak keluar. Jadi arwah saya balik, tanya pada Aki, beritahu pada Aki bahawa Datuk Bahaman marah. Dia kata Aki nak mati tu. Dia kata biarlah, mungkin sampai masa aku, sebab aku tak nak nanti anak-anak aku berkahwin sesama sendiri. Dan nak mengesahkan bahawa itu ialah Bahaman, arwah Hakim yang pesan pada saya, ada arwah ayah, kalau boleh setahun sekali pergi ziarah di kubur Datuk Bahaman di Peramu dan sedekahkan surah Al-Fatihah. Kerana dia seorang ulama. Itu memang satu aman arwah hakikilah. Dan semasa dia meninggal pun berlaku perebutan jenazah lah. Ada orang Negeri Sembilan datang nak ke bumi di Negeri Sembilan, nak ambil jenazah, tapi masa tu dipertahankan oleh Menteri Besar Pahang masa tu, iaitu Datuk Yahya Sheikh, supaya arwah Tok Guru Pramu dikebumikan di kampung Peramu. Cuma Tok Guru Pramu ni dia tak pernah mengisytiharkan diri dia bahawa dia ialah Datuk Bahaman. Tetapi beberapa peristiwa kalau diceritakan oleh orang kampung di sana di Peramu, memang ada beberapa kelebihan yang diberi kepada dia oleh kelebihan oleh Allah kepada Tok Guru Pramu, sehingga dia dihormati di Peramu dan menjadi tempat rujukan orang kampung.
Di antaranya masa peristiwa kemasukan Jepun di negeri Peramu, kan Jepun masuk ke pantai. Bila Jepun naik melalui pantai Peramu tu, diminta semua orang datang ke rumahnya berlindung di rumahnya. Dan dia menutup pandangan askar Jepun sehingga tak dapat melihat orang kampung yang duduk bukan dalam rumah pun, di halaman rumah dia berkumpul di situ. Itu di antara kehebatan Tok Guru Peramu. Begitu juga dengan arwah Haki Kilau ni. Semasa dia pindah duduk di Batu Limau Paya Besar, dia buka gelanggang dan ada beberapa kelebihan Allah Ta'ala yang beri pada dia. Jadi orang kampung tengok ini bukan sebarangan orang ni. Di antaranya dia membenteras perkara-perkara khurafat. Kalau kita orang di Kuantan ni banyak sangat khurafat dari segi mandi safa, lepas tu puja apa ni, puja padi. Di situ Mak Kilau memainkan peranannya untuk menghakiskan budaya-budaya begitu. Caranya begini, bila dipanggil, kalau tempat kampung saya panggil mai teri, dipanggil bergendang ni, panggil supaya nak berobat orang suruh bangun suruh apa ni. Jadi bila dipanggil, ketika Mak Kilau duduk di Batu Limau Besar tu, tak jadi, tak mari benda tu. Jadi orang-orang yang pengamal ini dia scan lah, dia tengok ada orang tahan ni, mengapa benda tu tak mari. Jadi dia scan kita tahu, Mak Siam. Kebanyakannya selepas itu 7 hingga 8 orang dukun-dukun di situ terus berjumpa dengan arwah Haki dan minta izin dan terus menghormati beliau sehinggalah beliau menjadi tempat rujukan. Itu di antara kelebihan yang ada pada arwah Haki Mak Kilau. Masa tu dia tak muncul lagi, tak mengaku bahawa dia Mak Kilau. Begitu juga dengan peristiwa dia merampas anak kucing daripada mulut harimau dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada soalan? Jadi yang bertanya suruh up balik gambar tu cikgu. Dia suruh angkat balik jangan gambar. Ada yang bertanya Amir ni. Gambar tadi sekejap. Dia orang nak snack kot. Kalau nak lihat benda ni, di sekolah saya SK Padang Garuda, saya buat galeri gambar-gambar Mak Kilau. Banyak gambar-gambar Mak Kilau. Nanti ada peluang, mudah-mudahan kita boleh ziarah cikgu. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ada yang mengatakan Tok Gajah dan Mak Kilau berasal dari kampung Budu. Boleh cikgu jelaskan? Cikgu yang bertanya, adakah Mak Kilau di Tok Gajah ni daripada kampung Budu? Okey. Asal ni. Okey, ini gambar semasa suasana pengisytiharan Mak Kilau di Paya Besar Batu Limau. Di Dewan Pusat Latihan Pertanian. Yang ada 3 orang ni yang mengesahkan bahawa dia ialah Mak Kilau. Mak Munah, Raja Berakhir, Raja Kecil dan Mak Kelantan, Mak Seman. Kalau nak cerita panjang lah, InsyaAllah datang ke sekolah saya ada galeri besar. Kita boleh bercerita tentang mereka ni dipanggil oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk mengesahkan bahawa Mak Siam ni ialah Mak Kilau yang sebenar. Sebab mereka bertiga ni orang yang sama-sama berjuang dengan Mak Kilau dan juga membantu Mak Kilau semasa berundur ke Terengganu dan juga ke Kelantan. Mak Munah ni tukang masak istana Terengganu, membantu dari segi masakan untuk pahlawan Pahang yang berundur di Kuala Berang. Okey cikgu, saya tertarik dulu ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Wallahu a'lam. Tentang Budu ni macam ni. Setahu saya, Budu ni ialah tempat terakhir Mak Kilau Bahaman Tok Gajah berkubu. Budu ni diserah oleh Tok Gajah kepada Mak Kilau setelah Tok Gajah diberi kawasan oleh Sultan Pahang ketika itu kerana Tok Gajah telah dapat membantu Sultan Selangor masa Perang Selangor. Jadi dianugerahkan Tok Gajah kawasan daripada sekian ke sekian lah, area Budu, area Benta tu.
Jadi bila kawasan terlampau luas, Tok Gajah memberi tugasan menjaga mungkin budu kepada Mak Kilau. Di sini juga saya suka sebutkan asal nama Tok Gajah itu pun daripada peristiwa Perang Selangor. Apabila balik daripada Perang Selangor, Sultan Pahang menganugerahkan kawasan kepada Tok Gajah dan juga anugerah gelaran Orang Kaya Indera Gajah Negeri Pahang kerana peristiwa Tok Gajah menyuruh tenteranya makan pucuk kayu, makan batang pisang ketika cuba menyeberangi sempadan Pahang Selangor. Tentera Tok Gajah ni terkepung, dikatakan selama 40 hari. Bekalan makanan habis. Jadi Tok Gajah beritahu askar ni, makan dulu pucuk kayu, pucuk bayah tu, makan dulu. Bila dah habis makan tu, baru masuk ke Selangor, berperang dan menang. Bila menang, balik ke negeri Pahang, Sultan Pahang rasa gembira dan mendengar berita yang Tok Gajah ni meminta askarnya makan pucuk kayu macam gajah. Maka diberi gelaran Orang Kaya Indera Gajah Negeri Pahang dan bagi satu kawasan yang agak luas lah. Dan bila luas macam tu, Tok Gajah terpaksa bagi sedikit kawasan untuk dijaga oleh anaknya, iaitu Mak Kilau di kawasan Budu. Di situlah munculnya cerita Mak Kilau kononnya sebenarnya bukan betapa di Allah saya Bukit Raya di Budu. Di kawasan Budu tu ada satu bukit Raya. Sebenarnya di bawah kaki Bukit Raya itulah Mak Kilau membuat satu kawasan pemerintahan dia. Kalau kata dia orang Budu pun saya tak berani nak cakap, cuma yang saya tahu dia orang Pulau Tawar. Itu saja. Okay, cikgu, saya tertarik mengenai dengan Tok Gajah ni tentang tempat last kali dia meninggal. Maknanya cerita mengatakan dia di Terengganu, di Hulu Terengganu. Tempat kewafatan, maknanya tempat meninggal beliau. Di Terengganu, tempat mana meninggal dia, Tok Gajah ni, makam dia, tempat pengebumian kematian Tok Gajah kat mana, cikgu? Pengebumian kematian Tok Gajah. Okey. Setahu saya Tok Gajah ni meninggal di Kuala Berang. Saya pernah sampai di sana dan diceritakan oleh orang Kuala Berang, dia meninggal di seberang Kuala Berang. Saya tak sampai lah, saya sampai di sebelah sini, di Pasir Ring. Di seberang Kuala Berang tu ada satu tempat yang diorang panggil Latar Gajah, mengambil sebenar nama Tok Gajah. Sebab masa itu pahlawan-pahlawan Melayu Pahang duduk di situ, di area Latar Gajah tu. Tetapi apabila Inggeris Clifford Lanatullah tu, bila dia menyerang, dia membuat pencarian Mak Kilau sampai ke Terengganu, membawa askar upahan sampai ke Terengganu, maka orang kampung dengan bantuan Sultan Terengganu ketika itu sembunyikan Tok Gajah. Dan akhirnya diceritakan bahawa Tok Gajah ni meninggal kerana demam malaria dan dikebumikan di Pasir Ring, Kuala Berang. Dan orang kampung ambil jenazahnya, kebumi di seberang sini, mana di kampung, dan makamnya dikuburkan di tanah milik individu. Lepas tu kalau kita pergi Kuala Berang tu, kita lihat di tempat makam Tok Gajah tu, rasa saya ada satu ataupun dua dikubur. Itu sebenarnya tanah milik tuan tanah yang membenarkan Tok Gajah dikebumikan di situ. Dan saya mengambil kesempatan jugalah, sekiranya dalam perbualan saya ini adalah waris-waris tanah tersebut yang mana makam Mak Kilau berada di kawasan tanah mereka, mintalah hubungi saya kerana kita boleh menyambung silaturahim. Kerana moyang kita dulu pernah bersahabat baik dan mereka banyak membantu moyang saya Tok Gajah dan membantu aki saya Mak Kilau semasa mereka menentang Inggeris di negeri Pahang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sampaikan tu.
InsyaAllah video ini live kita dan juga rakaman kita akan sampai ke keluarga ni. Kemudiannya saya nak bertanya mengenai dengan amalannya cikgu. Amalan Aki Mak Kilau, Pahlawan Mak Kilau, adakah cikgu menerima apa-apa amalan, contohnya wirid, amalan-amalan yang tertentulah waktu hayat Mak Kilau mengijazahkan amalan-amalan tertentu. Sudut amalannya. Tak dengar tak apa clear Ustaz. Amalan daripada Gereja Embun. Gereja Embun dari Alam Gaib di Kota Gelangi. Mohon penjelasan. Okey Ustaz ya. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, saya mohon maaf banyak-banyak. Saya cerita ni kemungkinan tidak seperti hasrat yang tuan-tuan dengar selama ini. Tapi percayalah, ayah saya, mak saya 30 tahun duduk dengan arwah Hati Kilau. Sebenarnya buntat embun ni ialah itu saya kata. Mak Kilau, Bahaman bukan calon-calon orang. Sebenarnya mereka ni mempunyai falsafah yang tersendiri. Mereka orang cerdik pandai. Sebab tu mereka berani berjuang. Mereka orang yang ada ilmu. Geliga embun ni sebenarnya satu falsafah Mak Kilau. Mengatakan bahawa kita kena berjaga waktu malam. Ini ialah amalan para sahabat, amalan para nabi, amalan para wali, amalan ustaz-ustaz. Bangun 1/3 malam, masa embun baru menitis. Di situlah Mak Kilau akan bangun, sembahyang sunat, zikir dan sebagainya. Falsafah buntat embun ni ialah amalan Mak Kilau berembun dalam semasa dia beramal. Dan benda-benda ini sebenarnya semasa dia buka gelanggang silat di Batu Lima Paya Besar tu pun dia telah amalkan. Jadi masa tu ramai pesilat ataupun yang belajar dengan dia memang nampak bahawa Mak Kilau ni mandi embun. Apa yang tuan-tuan lihat dalam video baru-baru ni yang Mak Kilau ada mandi embun, goyang-goyang pokok tu, sebenarnya masa tu bukan itu cara mandi embun dia. Sebenarnya masa tu Mak Kilau dibawa ke Pulau Tawar untuk mengisytiharkan diri di masjid. Sebab bila dia nak isytihar, dia beritahu ayah saya, kau bawa aku ke Pulau Tawar. Aku nak isytihar di sana. Mak Kilau pergi di sana dua malam. Jadi dia badan dah penat, orang bawa dia bawa pokok, orang pegang pokok goyang-goyang-goyang. Sebenarnya bukan itu cara dia. Kalau goyang-goyang macam tu, habislah jatuh ke semut dengan badan dia. Cara mandi embun Mak Kilau sebenarnya, Mak Kilau ni dia suka tanam sirih dan juga daun pisang. Dia ambil embun tu daripada daun pisang, dia raut. Bahasa orang Pahang ni dia raut. Dia raut air embun daripada daun pisang, baru dia buat mandi. Itu daripada daun sirih. Bukan dia goyang pokok yang tidak. Dan mandi embun ni pun memang ahli sains pun tahu bahawa ada dia punya khasiat. Itu sebenarnya falsafah buntat Mak Kilau, buntat embun yang diguna pakai oleh Mak Kilau. Bukan yang satu bentuk batu ke geliga ke, tak ada. Itulah soalan tu. Maka cikgu, kita berada di penghujung program kita ni, lebih kurang 10 minit. Apa saranan dan juga sedikit nasihat cikgu? Nasihat dan saranan cikgu pada anak-anak muda generasi kita ni tentang mengingati pahlawan sejarah silam. Cuba bagi cikgu beri motivasi sikit pada kami yang muda-muda ni. Okey, dalam akhir slot kita ni insya-Allah. Ada ruang-ruang kita akan jemput balik cikgu. Insya-Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa amanat yang saya ingin sampaikan yang telah diberi kepada arwah Haki kepada kami, keluarga kami. Di antaranya pertama ialah urusan agama. Depan sekali. Urusan agama letak depan. Sebab itulah falsafah Mak Kilau dalam perjuangan dia kata jaga agama. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsa tu tiada negara. Mak Kilau meletakkan agama dahulu. Sebab kalau tak jaga agama, tak berjuang atas dasar agama, jangan cakap perjuangan. Itu yang bila Inggeris datang, Jepun datang, minta maaf ya, pergi menyuruh buah katil, menyuruh tak nak berjuang. Sebab perjuangan bukan landaskan pada agama. Dia kena mesti berlandaskan agama.
Sebab itu Mak Kilau Bahaman Tok Gajah, bila rasa terdesak, bila rasa kendur perjuangan dia pergi berjumpa dengan Tok Kepala, seorang ulama, untuk memberi balik keyakinan dan juga semangat mereka untuk berjuang. Yang kedua, kesetiaan. Arwah Hakik Kilau beritahu kesetiaan ini penting. Sama, kesetiaan pada agama. Kalau pada agama kita tak setia, mustahil kita setia pada negara, bangsa dan keluarga. Kesetiaan ini mudah. Saya bawa pada konsep yang mudah. Setianya kita pada agama ialah mengikut amalan agama. Kesetiaan pada keluarga sebagainya, saya ambil contoh. Kita berjiran dengan Pak Abu dah hampir 20 tahun. Tiba-tiba kita pergi kedai runcit, ada seorang jumpa kita, beritahu Pak Abu ni macam ni, negatif. Pak Abu ni gini, jahatlah Pak Abu. Kita terus dengar sahaja. Mana kesetiaan kita pada Pak Abu yang 20 tahun kita berjiran dengan dia. Sepatutnya kita pergi tepuk kan tu, awak cakap elok sikit, aku ni jiran dia. Apa awak masalah ni dengan Pak Abu ni? Nanti saya cek balik. Begitu juga setianya kita dengan majikan kita. Setianya kita dengan pak saudara keluarga kita. Ini kan pak saudara kita bila orang kita begini je. Oh padahlah. Hari tu tengok macam macam je. Kita tak setia pada keluarga. Apa lagi dengan kawan-kawan. Jadi kesetiaan ini amat penting dalam perjuangan. Jadi dan antara mengapa Mak Kilau Bahaman Tok Gajah berundur kerana kesetiaan inilah. Di peringkat awal mereka dibantu oleh kawan-kawan, diberi senjata, senapan, peluru dan sebagainya. Tetapi akhirnya apabila mendapat tekanan daripada pihak Inggeris dengan pelbagai-pelbagai sudut, mereka mula menarik balik bantuan-bantuan yang diberi kepada pahlawan-pahlawan. Dan Cikgu, okey, ada permintaan akhir cikgu. Ya. Dia nak tengok bilah keris tu. Dia nak tengok bilah keris. Dia orang nak tengok bilah keris. Keris, nak tengok bilah keris. Nak tengok bilah keris. Okey, boleh. So cikgu buka. Boleh insya-Allah. Okey. Yang keris ya? Keris ni diberi oleh Tok Gajah kepada Mak Kilau semasa Mak Kilau berumur 16 tahun. Jadi saya menyerulah pada sahabat-sahabat saya, saudara mara saya, semualah carilah keris untuk diberi pada anak jantan kita. Agak-agak dah berkahwin tu berilah keris. Ini keris ayah beri sebagai pusaka supaya budaya ini diteruskan kita sebagai orang Melayu. Dan satu lagi, tolonglah ganti-gantilah belinya pedang samurai. Pergi mana-mana, Melaka, Perak, Pahang, Selangor, saya tengok ramai orang Melayu jual pedang samurai. Kita cari keris. Keris ini adalah satu senjata yang telah dimomok-momokkan oleh Inggeris sehingga orang Melayu tengok keris bertakut. Kononnya keris bergantung dan sebagainya. Sebenarnya itu ialah modus operandi penjajah. Jahanamkan semua persenjataan orang Melayu. Kata, siapa pegang keris dia ada bela hantu raya. Siapa pegang lembing dia ada bela mambang dan sebagainya. Lupakan itu. Carilah keris. Berilah pada anak-anak kita nanti bila mereka dah meningkat dewasa. Umur Mak Kilau 16 tahun dihadiahkan keris oleh Tok Gajah. Keris ini adalah keris peribadi Tok Gajah. Yang diberikan keris peribadi Mak Kilau yang dianugerahkan oleh Tok Gajah padanya. Dan keris inilah keris permulaan Mak Kilau menentang penjajah Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. InsyaAllah kita boleh tengok kalaulah ada masa kita beri galeri cikgu nanti kita boleh pegang insya-Allah.
keunikan keris Mak Kilau ni di sini. Lihat pada tu, dia ada titik-titik putih. Dikatakan itu ialah besi perak yang ditanam pada hulu keris. Hulu keris pula. Pada orang panggil dia ganja, benda saya pun tak rumah lah sebab keris ni. Inilah keris Mak Kilau. InsyaAllah kalau siapa yang ingin melihat dekat habis-habis COVID ni, panggillah saya. Kita boleh buat bicara secara lebih dekat lagi. InsyaAllah saya akan bawa keris ni kalau diizinkan. InsyaAllah. Dan ini ialah sebenarnya warisan kita anak Pahang. Yang ini hulunya. Masya Allah. Okey, cikgu, kita berada di penghujung rancangan dah. InsyaAllah nanti di ruang peluang masa yang akan datang kita jemput balik cikgu untuk menyambung balik kisah-kisah ni. Ramai daripada yang bertanya khabar, yang like, yang bersama kita program pada malam ni. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih semua. Jadi kita ikhtitam sikit majlis ni, kita doakan kepada pahlawan-pahlawan terdahulu dengan sedikit tahlil ringkas cikgu ya. Nah, ikhtitam sikit, nakhtatimu bijlisatam islamana wa bi ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihim ala haziniyah wa kullu niyatin salihatin wa ala mana wa bi salihun wa khususan ala mana wa bi habi Umar wa bi salmi habis kama wajah sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus wa khususan ila ruhi pahlawan Mak Kilau wa tu'bahaman wa jami'il awliya'i wa jami'i salihin min ajdarina wa aslafina bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bijahi wa bi syafaati wa bi karamati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من زوجهم وادخلهم جنة وعيدهم من عذاب قبر فتنتهم ومن عذاب النار. اللهم انقل روحهم من ضيق القبر واللحود الى جنتك جنة الخلود الى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الذين أنعمت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك من الله كفى بالله شهيدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya hamba-Mu menandah tangan berdoa agar Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, yang berkat Nabi Muhammad SAW, berilah kesembuhan kepada kami, penyakit kami, jauhlah kami dari balak dan wabak. Ya Allah, tabahkanlah hati kami daripada menerima ujian-ujian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkah Nabi Muhammad SAW, ampunkan dosa nenek moyang kami yang terdahulu, ya Allah. Ampunkan dosa mereka-mereka yang terdahulu daripada perjuangan-perjuangan, ya Allah. Tempatkan mereka dalam syurga-syurga-Mu, ya Allah. Tempatkan mereka bersama dengan roh-roh para syuhada dan soleh, ya Allah. Sesungguhnya kami generasi yang berada sekarang ini sentiasa mendoakan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkah Nabi Muhammad SAW, mereka berada dalam ketenangan, kesihatan, kerehatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami daripada Warisan Sejahtera Nur mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Cikgu Alhamdi dengan sudian berceloteh bersembang dengan kita pada malam ini, memberi input-input yang bermanfaat. Jadi kami mengucapkan 1000 kemaafan jikalau tersilap dalam pengurusan malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala mempertemukan ruang dan peluang akan datang, insya-Allah. Cikgu ya. Terima kasih. Jadi insya-Allah lepas ni pada insya-Allah, terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Jadi kita tangguhkan malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul asri wal asri innal insana saubil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.